Tonton ya guys. Wow. Dia kan untuk videografi ni dia kena pakai satu jengkal. Yes. Apalah, ni kita punya konsep. Kalau dengan tim lain, ni kita suka hati. Baiklah, selamat datang ke Puaka Extra. Okey, sekarang ni kita di dalam kata orang tu hutan. Betul, dalam hutan. Hutan. Wah, mana-mana kita pergi, minggu, tiap-tiap kali mesti ada construction. Betul. Tapi tak mengapa. Itulah cabaran kita. Kita terpaksa, bukan terpaksa, kita kena juga. Betul. Ni apa ni? Kita kena juga. Ya. Tapi construction ni dia lagi kuat actually. Dia punya bunyi daripada few weeks ago. Kenapa? Kenapa? Sebab kita makin dekat dengan dia. Semakin dekat. Masya-Allah, makin lama makin dekat. Makin dekat. Kita tengok minggu-minggu nanti kita kat atas construction tu juga kita buat. Ui. Okey, kau dengar bunyi ayam ni semua biasa suasana macam suasana kampung. Seronok sekali. Jadi terasa balik kampung. Yes. Okey. Apa-apa pun sebelum kita mulakan Podcast Extra ni, diharapkan anda semua kat rumah kalau boleh jangan skip iklan. Betul. Okey, tu tandanya anda sokong kita. Dan kalau apa-apa pun saranan boleh hantar ke puakasg@gmail.com. Betul. Okey. Dan terima kasih kepada kita punya sponsors iaitu The Tech Team SG. Dan juga daripada Moss around the world. Yes, that's right. Dengan kamera ni, walaupun dia kecil molek, diharapkan dapat rakam kita punya aktiviti dan dapat memberi manfaat kepada you all semua kat luar sana. Itu yang penting lah. Yang penting ada buat manfaat. Yeah. Okay, sekarang kita dalam hutan. Kita dalam hutan. Kita pernah cakap dulu pasal hutan. Kalau nak masuk hutan, nak baca apa Ustaz? Nak buat apa? Itu di episod yang lalu. Bila orang tanya kita nak cakap, boleh tengok ke episod susah pula. Kan? Betul. Mana banyak sangat. Macam faham banyak sangat. So, kita khususnya ni perihal hutan. Dia senang je. Hutan. Jadi, kalau perlukan macam topik-topik tertentu kan, just cari je. Yes. So, mula-mula ada soalan-soalan tertentu. Macam biasa juga sebelum masuk hutan. Tembak-tembak ke apa macam last week tu. Tembak. Terus komentar tembak. Apa pun gunakan mosquito patch sebelum masuk hutan sebab banyak nyamuk. Pakai. Okey. Sebelum kita masuk hutan ni, ada tak bacaan-bacaan khusus? Bacaan khusus memang tak ada. Okey. Tapi dia banyak sekali ayat-ayat tentang perlindungan yang di mana boleh sahaja kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang mana saya rasa hadis tu ataupun doa tersebut banyak sekali daripada masyarakat kita hafal, yang bermaksud apa? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan dengan namanya itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Syai'un, apa sahaja, fil ardi, yang ada di bumi, ataupun yang apa sahaja yang ada di langit, wa huwas sami'un alim, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. So boleh baca itu 3 kali. Boleh baca juga dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, iaitu aku berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimatnya yang sempurna daripada kejahatan makhluknya. Itu pun boleh baca. Ataupun paling mudah ayat kursi. Ayat kursi ya? Yes, itu paling mudah sekali. Sebab ayat kursi ni pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan akan menjaga orang tersebut ketika orang tu membaca ayat kursi. Tapi bila kita baca tu, jangan kita baca disebabkan tak nak ada gangguan. Ramai orang fikir, bila kita baca-baca ni biar tak ada gangguan. So that's not kita punya first intention tau. Kita punya first intention adalah to glorify Allah, adalah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, dalam diri kita. Itu kita punya intention yang pertama. Baru nanti dia punya protection akan datang afterwards, which is kita punya second intention. Ataupun kadang-kadang bila kita baca tu, Allah sendiri yang akan menjaga kita. Sebabkan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat yang benda-benda yang
Mungkin daripada petua-petua ke apa gitu yang tumpang lalu. Datuk nenek tumpang lalu. Ya, semua sini tak ada. Kita main datuk nenek semuanya kat rumah. Kalau yang masih ada lah. Kan? Jadi tak payah tumpang-tumpang apa ni semua. Sebab apa? Allah jadikan alam ini bukan hanya untuk makhluk jin, tapi juga untuk makhluk manusia, untuk sebagaimana saya katakan pada minggu-minggu lepas, adalah untuk tafakkur alam, adalah untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini dan itu dan ini dan itu. Bukankah kat dalam sini ada binatang-binatang, kat sini ada pokok-pokok, ada tumbuhan-tumbuhan yang mana tak ada orang yang siram. Jadi yang siramnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui hujan, maknanya daripada alam. So itu menjadi suatu kebuktian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melihat ataupun kita masuk dalam hutan ni. So bukan kita masuk ni sebab kita nak explore hantu ataupun apa-apa, tak. So gitulah. Kan punya itu dia. So baca ayat-ayat pendek yang mudah semua So kena gigit nyamuk nampak tangan. Banyak. Tu. Dia patch dia tak jalan. Satu je. Tak beli dah. Okey, cakap pasal mosquito patch pula. Cakap pasal kena gigit nyamuk ni, mungkin Ustaz ada tips ke ataupun ada macam yalah info untuk kita kalau tergigit serangga ke apa, apa antidote ataupun kalau ada kat dalam hutan. Pakai tanah. Kita boleh pakai tanah. Sebab apa? Tanah adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Dan awal sekali memang daripada dulu tanah selalu ada tu, tanah. Right. Maknanya sini adanya kemuliaan, dan bukankah kita pun terbuat daripada tanah? Kita sebagai manusia terbuat daripada tanah, maka tanah bukan sesuatu yang najis, tapi adalah sesuatu benda yang mulia bagi diri kita dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Even untuk ruqyah pun boleh pakai tanah. Kalau ada luka-luka, ni macam gigit nyamuk kan. Ini besar ni. Adik boleh nampak tak? Gigit nyamuk. Nak saya zoom ni. Zoom pakai itu Macam biasa kita buat sekarang ni. Nanti Hidayat akan apa tu? Edit. Nampak? Tu dia. Contoh macam gini kan. Boleh sahaja daripada gigitan nyamuk ke ataupun luka-luka, nanti kita akan pakai dia punya antidote. Apakah itu? Ni boleh cari any tanah boleh kat dalam hutan. Cari tanah yang kalau boleh tak ada batu-batuan lah. Tanah yang bersih, bukan daripada kotoran-kotoran ayam ke atau apa. Jadi pastikan dulu. Baru nanti kita ambil, korek, boleh pakai tangan ke, pakai sudu ke, pakai apa-apa sahaja. Jadi macam tadi saya dah ambil. Ni sebentar ada Ustaz cakap itu kan. Macam ni Ustaz, kau cakap pasal tanah ni just nak tanya je. Kadang soalan-soalan saya ni tak masuk akal. Tapi mungkin ada yang akan tanya sama. Yang tanah ni kan ada atas permukaan dia. Habis kat situ boleh ke ataupun kau boleh dalam sikit? Macam mana? Dalam sikit is always the best lah. Sebab atas kadang-kadang ada batu-batuan dan kotoran-kotoran. So ambil bahagian yang agak dalam sedikit. Tapi tak adalah macam dalam sangat kan. So dia akan bentuk saya nak kena buat ni jugalah. Nampak tak? Okey, tanam macam tu sikit je gitu lah. So sikit macam gini pun boleh, tak ada masalah. Okey. So yang ada kat rumah, kalau tak nampak, lebih kurang macam ginilah. Itu dia. Sedikit saja. Dah tunjuk. Ni kita kasih lagi dekat lagi. Kasih dekat lagi. Ya, gitu ya. Sini. Awak. Macam makeup tutorial punya tengok orang. Okey. So, dia sebetulnya dia bukan hanya pakai sahaja ataupun dioleskan sahaja, tapi ada doanya. Okey. Dan kalau ikut betul-betul, kita pakai tanah dan juga daripada kita punya air liur. Okey. Jadi nak saya buat ke awak ke? Awak Ustaz buat sendiri. Okey, so contoh seperti ini. Boleh tolong pegangkan? Boleh. Terima kasih. So nanti kita ambil seperti ini. Alamak, nak pakai sheet ni? Boleh. Okey, saya pegang. Berarti saya pegang macam ini je lah. Boleh, sini. Come. Alah. Okey, contohnya? Boleh. Okey. So kita ambil sedikit daripada sini saja dulu. So make sure yang lembut-lembut kita ambil, nampak? Dia lembut. Okey. Kemudian kita diludahkan sedikit lah. Ludahkan sedikit sini kan. Takkan nak fokus kat sini kan. So ludahkan sedikit daripada kita punya air liur. Contohlah. Gitulah contohnya sajalah. Tak ada saya ludah betul-betul.
Okey. Kemudian kita letakkan seperti ini. So sambil diusap-usapkan. Bacaan apa tu? Kita usapkan dulu. So sambil diusap-usapkan, kita baca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Yang bermaksud apa? Bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, turbatu ardina, maknanya tanah daripada bumi kami, biriqatin ba'dina, dan daripada air liur daripada sebahagian daripada kami, yushfa saqimuna, yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kami, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. So sambil diusapkan, sambil dibacakan seperti itu. Dah. Ada perbezaan? Ada perbezaan? Entah, tak fokus. Cuba tengok tadi. Perbezaan ni macam mana? Before and after. Dia macam termasuk sikit lah kan? Tapi tak serapat dan tak gatal lagi tau. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak gatal. Ni bukan promo, tapi betul. Cuba try. Kita nak promo, tak ada brand. Itulah. Dah tak gatal lagi. Alhamdulillah. Wah, best eh? Buatkan kat kaki. Nak pakai air liur yang macam mana? Alhamdulillah. Yang gatal belakang sini pula yang gatal. Nak lagi? Tak payahlah. Tak payahlah sekali ya. Tapi nanti je lah. So boleh buat seperti itu. Kan, jadi bila masuk tak ke ini kalau ada tumbuhan-tumbuhan tertentu ni, kalau ada untuk pengobatan bagus. Ada bambu. Habis pokok bambu. Habis kita takkan nak ambil pokok bambu kat belakang tu. Tak, saya cuma cakap di sini aja ada pokok bambu. Pokok bambu okey. Kalau bambu tu apa, macam mana? Kau nak jumpa pokok buluh tu. Kenapa? Apa? Habis juga pokok bambu, apa khasiat dia? Tak, bukan dia punya khasiat dia. Habis? Saya teringat banyak daripada orang-orang kita bilang bila kita jumpa pokok-pokok bambu yang kan pokok bambu kan dia bukan satu tau. Dia banyak, ramai-ramai. And kadang-kadang bila ramai-ramai itu kadang-kadang kat tengah-tengah tu nanti ada lubang. Okey. So kepercayaan orang-orang dulu adalah ketika orang nampak seperti itu, kalau dia masuk dalam that hole between, dia akan masuk ke alam bunian. Oh ya? Yes. Ini kepercayaan orang-orang dulu, Melayu. Jadi apakah betul ke tak? Tak betul. Tak betul lah. Tak betul. Habis kalau macam pokok itu bentuk bambu. Habis kalau macam pokok-pokok macam tiba-tiba ada dua cantik je kanan kiri gitu. Tu macam mana? Tu wallahu a'lam. Saya tak tahulah itu whether based on ini. Saya hanya sebut daripada pemikiran masyarakat Melayu kita, kepercayaannya kalau ada pokok bambu, kalau masuk akan jumpa alam bunian. Tapi dia tak ada, sebetulnya tak ada hadis, tak ada ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya bukti tersebut lah. Jadi kalau nampak macam itu, ya kita anggap bahawasanya itu adalah pokok adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sama macam kita. Bukankah mereka bertasbih sama macam kita? Bukankah batu-batuan semua di sini yang bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi anggap dia sebagai makhluk lain lah, itu saja. So jangan fikir yang bukan-bukan. Ya. Satu lagi kita teringat dalam episod Akasha, kita punya one of kita punya Akasha guest. Yes. Dia cakap kalau siapa yang suka masuk hutan tu semua, kalau boleh lah keluar sebelum pukul 5 gitu, pukul 6 gitu kan. Keluar sebelum pukul 5 6 sebab dah gelap kalau dalam hutan. Redup. Saya biasa ikut dengan Akasha. So sebab saya selalu pergi pagi. Okey. So sampai tengah hari, dan tengah hari dah balik dah. So untuk masuk petang kan lebih baik tak lah. Nanti sesat ke apa ni semua susah. Ini kalau cakap pasal sesat, kalau ada orang masuk hutan ke apa trekking, sesat, ataupun kadang-kadang ada yang macam dia go keep on jalan-jalan kan pusing gitu je. Nampak lagi. Apa nak buat? You stop yourself. Stop. Mana barang-barang yang you bawa apa semua, letak kat bawah, you azan dulu. Tak kisah. Kalau you tahu kiblat kat mana, then you ikut. Tapi kalau you tak tahu kiblat kat mana, then you just do hadap mana-mana sahaja. Kemudian you azan. Okey, kalau macam ada ni pun saya memang tanya soalan lah.
Kalau dia azan kan macam panjang kan, full kan. Kalau qomat je? Oh silakan, tapi sebaiknya memang azan. Azan. Mm-mm. Okey. Azan. Okay. So azan tu dia tak semestinya kena yang berlagu, merdu sangat, tak. Dia azan seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Normal lah, tak payah nak pakai-pakai. Kan video kenapa Allahu akbar, tak payah kan? Biasa sahaja. Okey, biasa. So itu dia punya tricks and tips lah kalau kat dalam hutan. Habis kalau orang selalu kat rumah cakap apa? Kat rumah pula. Selalu ada orang dulu cakap kalau macam terpusing-pusing, tinggalkan slipper. Jadi macam petua dia orang tinggalkan slipper ke kasut ke apa, nanti akan dapat jalan keluar. Tak. Kalau dapat jalan keluar pun kaki sakit. Sebab sebelah tak ada slipper. Batu. And kadang dekat hutan ni kadang orang buang kaca, orang buang ini, buang itu, dia akan takut dia akan memudaratkan diri. Jangan. So mana ada selipar, kasut ke apa, kalau tak nak kasih saya. Ya saya jual. Dia dapat untung. Kat bandel. Bandel. Bandel shop. Puaka bandel shop. Wih. Makin membesar puaka punya. Gitu Okey, ada lagi pasal masuk hutan. Itu saja. Kalau untuk kat hutan, okey, kalau untuk kat hutan kadang-kadang susah nak cari kiblat tau. Tak tahu kiblat kan. Tapi kalau mana yang contoh macam gini, dia ada kadang-kadang ada terbuka sedikit kan. Kalau kita tahu sekarang contohnya pukul berapa, at least kita tengok pukul berapa, then nanti based on dia punya matahari, yang mana kita tengok kalau mataharinya nak terbenam, itulah kiblatnya. Kita hadap matahari tersebut, kemudian kita main bahu ke kanan sedikit saja. That's the kiblat. Okey. So contohnya kita tengok matahari kat situ tengah nak terbenam. This way matahari. So badan kita hadap matahari. Alright. Kemudian kita pusingkan ke kanan sedikit saja. So maknanya kiblat kita ke sini. Okey, faham. That's how you see. Kalau tak ada matahari langsung memang agak susah. Maknanya semuanya ada mendung, normal, pokok-pokok. So kita tengok daripada pokok tu dia ada dia punya shadow. Tak how to say ni yang hijau-hijau ni. What you call it, dia punya kan nampak sini ada hijau, belakang sana pun ada hijau dia. What you call it, yang hijau-hijau yang kat datang batang pokok ni. Yang pokok lagu kecil-kecil tu. Ada hijau-hijau tu, lumut. Lumut. Tengok daripada lumut actually. Oh ya? Yeah? So kalau batang pokok kan straight macam ini kan. So lumut is either akan here ataupun sini. Dia tak akan semuanya lumut, biasanya seperti itu. Okay. So yang di mana yang ada matahari, di situ dia akan ada timbulnya lumut-lumut. Okay. So kira matahari naik sini. Yes. Lepas tu kita pandang side ke belakangnya. So macam gini kan. So macam gini kan, lumut dia is over here and kat belakang sana. So maknanya matahari is either naik daripada sini ke sana ataupun daripada sana ke sini. So is either tengok mana banyak lumut dia. Is either east or west. Okay. Dia punya tu. Cuma masalahnya nak tahu daerah mana yang betul-betul west tu, wallahu alam lah, tak tahulah. Tapi yang kita tahu pastikan is either here east or here west. Ataupun sini east ataupun west. Faham tak? Berdasarkan daripada dia punya tepi daripada pokok tersebut. Okey. Okey, kalau sahabat macam ada confuse kan. Tak ada lumut-lumut, takut salah ke apa. Tak ada pakai ni kompas dia. Tu baru nak cakap. Handphone kan ada kompas. Kadang handphone kadang tak magnetik dia berlari. So pakai kompas bagus. Betul-betul kompas. Okey, kalau macam itu kan susah kalau hutan pun tak, kita macam just doa, tak tahu mana pun, kita just bentang je gitu. Boleh after you ikhtiar. Ikhtiar tu maknanya after you dah ada usaha, dah cuba cari sini sana, tak dapat langsung, you ikhtiar. Okey. Dengan ni dah saya rasa kiblat ke sini. Dan you hadapkan je lah. Tapi kalau contohnya ada orang datang and dia memang bawa kompas, and kita tengah solat, dia bawa kompas, dia tahu kiblat mana. Contohnya kita tengah solat sini, dia bawa kompas, rupa-rupanya kiblatnya sana. Wajib bagi dia untuk bagi tahu. Bukan bagi tahu. Apa? Saya ingat arahkan badan ke mana kiblat. Dan dia tak boleh macam apa ni? Orang yang tengah solat, tak. Dia akan ikut. Teruskan solatnya, jangan batalkan. Teruskan. So maknanya dia tahu kiblat ke sini kan. Continue. Okey. Jadi kalau you all tengah solat dalam hutan ke, tiba-tiba ada orang macam betulkan badan,
jangan terperanjat. Boleh terperanjat juga kan. Tu maknanya ada orang nak tolong tunjukkan arah Mana kiblatnya ke mana. Yes. Okey. Habis kalau kat dalam hutan nak ambil wuduk, Nabi wuduk kan kalau ada air ataupun sungai, boleh ambil daripada sungai. Tapi kalau tak ada, tayammum. pakai tanah. Pakai tanah, abu. Okey. Faham. I think itu kita kena buat satu lagi Topik pasal tayamum. Topik pasal tayamum. Macam mana kita betul-betul buat untuk tayamum. Sebab kadang-kadang ada orang berjalan kapal terbang, nak tayamum, Yes. hutan, di tempat-tempat yang tak ada air. Boleh. Okey, itu saja untuk topik kita hari ini pasal perihal hutan. Yeah. Okey, diharapkan informasi-informasi yang kita berikan sikit sebanyak dapat ilmu untuk kita belajar. Jadi you all pun boleh share dengan kawan-kawan. Kalau nak screen grab, bukan screen grab, nak video grab ke apa, nak share kat you all punya Facebook ke, TikTok IG boleh. Facebook, ya. Dan terima kasih untuk kita punya sponsors, The Tech Team SG dan juga Moss Around the World sudi untuk sponsor kita punya video ni puaka selama ini. And also jangan lupa untuk support kami untuk beli kita punya merch. Dia kita ada polo tee, ada lagi? Untuk kita je. Untuk kita sahaja. Sebab kita bawa kat luar last minute. Bomber jacket, ada tote bag, macam-macam lah. Boleh support lah kita, insyaAllah. Tapi kalau siapa nak, bagi tahulah, nanti kita boleh usahakan. Kalau nak, kalau ramai yang nak order, apa boleh ya? Wow, mak aku semangat. Okey, tak ada. Baru tengah hari, bayar signboard. Kan ada orang tengah jenguk. Aku semangat. Lemah semangat macam inilah. Okey, satu lagi. Bagi you all yang sekarang dah minggu ketiga bulan Jun ni, kan, ada kesempatan untuk buat ni, korban. Sekarang berapa hari bulan untuk ini? Saya check Kalender Islam. So sekarang kita dah ni. Oh, dah tak sempat lah Tak sempat kan? Kita ni dah 26 26, yes. Hari Haji 10 Julai. Sempat. Masih sempat? Sempat. Dia at least kita sampai minggu depan kot. 1 week. Sempat 1 week baru biasanya kita akan tutup 1 week or 5 days before normally. So masih sempat lagi kalau nak korban. Kalau gitu alhamdulillah you all boleh korban last minute. Harga berpatutan Ustaz dah bagi tahu kat IG untuk puaka punya fan you dapat $10 off. Betul. Okay, so kat sini atapsir.com, sila buat korban sekarang. And itu untuk kita punya products also. Daripada UFL Essentials pun kita ini juga ada promo 10% off bagi puaka fans puaka yang tengok video ni dia akan tahu. Tapi kalau tak tengok dia tak akan tahu. So you can purchase with promo code puaka10. Betul. Betul. So apa lagi kita nak cakap tu je kan? Itu sahaja lah. Tu je. So jangan lupa follow kita punya Instagram dengan TikTok. Kalau apa saranan boleh hantar email ke puaka@gmail.com. Dah. Kita dah cakap thank you kat sponsor semua kan? Ya, dah. Subscribe. Pak, subscribe Pak. Subscribe dah. Subscribe belum Pak? Ayo, bagi anda semua di luar sana, tolonglah untuk subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga komen di ruangan komen. Dan juga itu daun bergoyang ada burung. Tadi saya nampak ada burung. Tu? Oh, ada burung. Nah, okey. Jangan lupa untuk like dan juga share dan juga subscribe ya. Yang itu saja. Okey. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam puaka ekstra. Ya. Betul lah. Betul. Kena cakap puaka tak kena usia. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat tengah hari.